Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, selepas lama berdiam diri, akhirnya Ketua Negara bersuara. Serangan terhadap Badan Kehakiman agak melampau, keji katanya. Berita sepenuhnya, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata, meskipun Hakim tertakluk kepada kritikan awam dan memikul tanggungjawab memberikan perkhidmatan terbaik, tuduhan tidak berasas yang dilemparkan terhadap mereka serta Badan Kehakiman kebelakangan ini agak keterlaluan. Beliau berkata, walaupun rakyat termasuk ahli politik bebas mengkritik Badan Kehakiman pada tahap tertentu, tidak bermakna mereka boleh melakukan serangan yang tidak berasas dan keji terhadap Badan Kehakiman atau hakim tertentu demi kepentingan sendiri. Katanya, sejak kebelakangan ini, mahkamah telah menangani kes berprofil tinggi serta membabitkan kepentingan awam dan sudah menjadi lumrah buat hakim untuk menerima kritikan serta tuduhan daripada pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah. Bagaimanapun, Tengku Maimun berkata, apa yang berlaku baru-baru ini berhubung tuduhan dilemparkan terhadap hakim dan Badan Kehakiman, pada pandangan beliau adalah agak keterlaluan, lapor bernama. Apabila wujud keperluan untuk mengkritik Badan Kehakiman, perkara ini hendaklah dibuat secara membina dan tidak menjejaskan kebebasannya serta keyakinan orang ramai terhadap Badan Kehakiman. Katanya ketika berucap pada Majlis Angkat Sumpah 17 Pesuruhjaya Kehakiman yang disahkan sebagai Hakim Mahkamah Tinggi. Tengku Maimun berkata, mana-mana pihak tidak sepatutnya menyemai benih-benih keraguan dalam kalangan orang ramai berhubung integriti Badan Kehakiman atau hakim. Beliau berkata, hakim tertakluk kepada penelitian yang rapi dan sebab itulah mereka menulis penghakiman agar ia boleh dibaca, dianalisis, dibincang serta dibahaskan. Katanya, Badan Kehakiman adalah barisan pertahanan terakhir dalam demokrasi berparlimen dan tidak boleh ada syak wasangka bahawa ia telah ditakluki. Tengku Maimun berkata, hakim tidak seharusnya berputus asa dan berasa tawar hati apabila melaksanakan tugas mereka mengikut prinsip undang-undang, sambil menambah bahawa sistem keadilan dan kebebasan Badan Kehakiman tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan. Walau apapun, kita mesti kekal kuat dan tabah serta teguh dalam mendukung kedaulatan undang-undang. Meskipun kita tidak boleh mengawal kata-kata atau tindakan sesetengah pihak yang nekat untuk mencemari atau memusnahkan imej Badan Kehakiman, kita masih berhak memastikan bahawa tiada siapapun yang mencampuri urusan kita. Dalam kata lain, tiada siapa boleh campur tangan dalam Badan Kehakiman jika kita para hakim tidak membenarkan perkara itu berlaku, katanya. Baru-baru ini, Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mendengar kes Datuk Seri Najib Razak dan mensabitkan bekas Perdana Menteri itu dengan pertuduhan berkaitan penyelewengan dana SRC Internasional Sendirian Berhad, telah membuat laporan polis berhubung artikel berita mendakwa beliau telah disiasat mengenai isu wang yang tidak dapat dijelaskan dalam akaun banknya. Kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan pada 21 April lepas memaklumkan bahawa Muhammad Nazlan menafikan dakwaan palsu, tidak berasas dan berniat jahat itu yang bertujuan menjejaskan kredibiliti beliau
sebagai seorang hakim serta mengganggu pentadbiran keadilan jenayah dan Badan Kehakiman. Badan Kehakiman turut membuat laporan polis berhubung dakwaan wujud konspirasi antara Tengku Maimun dan pemimpin politik untuk mempercepat perbicaraan serta hukuman terhadap Najib dan bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada majlis hari ini, seramai 17 Pesuruhjaya Kehakiman mengangkat sumpah jawatan dan taat setia sebagai Hakim Mahkamah Tinggi di hadapan Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Mohammed serta Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abang Iskandar Abang Hashim. Pelantikan mereka berkuat kuasa hari ini. Mereka ialah Datuk Seri Latifah Muhammad Tahar 60 tahun, Datuk Amarjit Singh 53 tahun, Datuk Duncan Sikodol 62 tahun, K. Muniandi 60 tahun, Dr. Sahnaz Sulaiman 53 tahun, Evrol Mareti Peter 54 tahun, Christopher Chin So Yin 64 tahun, Ong Chi Kwan 58 tahun, Muhammad Razi Abdul Hamid 59 tahun, Datuk Aslam Zainuddin 56 tahun, Datuk Julie Lek 61 tahun, Wong Siong Tung 58 tahun, Leonard David Shim 56 tahun, Nazarin Wok Nordin 59 tahun, Kwe Chiu Sun 58 tahun, Atan Mustafa Yusuf Ahmad 52 tahun dan Anan Ponudurai 55 tahun. Pelantikan semua mereka berkuat kuasa hari ini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.